Tuan-puan sekalian, jika kita tidak ada apa-apa, tidak ada kawan yang baik, tidak ada orang sayang kita, tak ada harta, tak ada apa-apa. Tapi jika kita ada iman, jika kita masih mampu menunaikan salat, memuji Allah, jika kita mampu menunaikan kewajipan-kewajipan, maka itulah nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling hebat. Subhanallah. Jika kita ada semuanya, ada suami yang baik, isteri, anak-anak, keluarga, tetapi kita tidak mampu untuk tenang, khusyuk solat. Kita tidak mampu pun nak habiskan 1000 kali selawat pada hari Jumaat. Kita tidak mampu untuk habiskan zikir-zikir. Maka ketahuilah kita dalam keadaan yang mendukacitakan, dalam keadaan musibah yang sebenar. Wabak COVID-19 adalah musibah. Tetapi sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi sebut sesungguhnya ta'un ataupun wabak itu adalah satu bala dan satu kemurkaan Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Namun ia adalah satu rahmat, Nabi kata. Ini hadis yang sahih ya, tuan-tuan sekalian. Ini berkenaan dengan ta'un dan dinisbahkan juga apa jenis wabak. Termasuklah wabak COVID-19 ini. Subhanallah. Nabi menyebutkan barang siapa yang sesungguhnya ta'un ataupun wabak itu adalah bala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki, dan ia adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Jadi memang nampak wabak COVID-19 ini adalah satu musibah, tetapi jika ia telah berjaya mendidik dan mengubah kita menjadi hamba-Nya yang lebih baik, maka itu adalah satu nikmat, satu anugerah, satu kebaikan untuk kita. Subhanallah. Ada yang tanya, Ustazah macam mana nak buat untuk dapat 1000 kali? Tuan-puan sekalian, hari Jumaat memang disebutkan dalam satu hadis Nabi. Nabi kata orang yang paling dekat denganku di masyarakat kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Dan perbanyakkanlah selawat kepadaku pada hari Jumaat, Nabi kata. Pada hari Jumaat, kerana sesungguhnya selawatmu itu akan disampaikan kepadaku pada hari Jumaat. Tuan-puan sekalian, dalam satu hadis menyebutkan, Inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam. Di sisi Allah ada malaikat yang menyampaikan salam daripada umatku. Salam dan juga selawatlah. Jadi bilakah waktunya malaikat menyampaikan salam dan selawat kepada Nabi? Pada hari Jumaat. Itu berdasarkan hadis Nabi, sesungguhnya berselawatlah, perbanyakkanlah selawat kepadaku pada hari Jumaat. Memang Nabi menyebut begitu. Janganlah pula hari lain tak selawat juga. Tapi bila tiba hari Jumaat, zikir yang paling utama adalah selawat kepada Nabi SAW, kerana akan disampaikan selawat kepada Nabi pada hari Jumaat, diangkat selawat. Begitu juga dengan amalan hari yang lain. Subhanallah. Okey, ada soalan yang tanya, apakah sebutan selawat yang paling terbaik? Itu dijawab oleh Rasulullah SAW. Bila Nabi membacakan dan Nabi menyuruh sahabat memberi salam dan juga selawat, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Allah berselawat bermaksud Allah memberikan rahmatnya. Malaikat berselawat bermaksud malaikat mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sambungan firman-Nya itu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat, sallu alaihi ke atas Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana untuk memberi salam kepadamu, namun ajarkanlah kami bagaimana untuk berselawat kepadamu. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, zaman itu Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat, memang duduk depan para sahabat. Jadi para sahabat kalau jumpa Rasulullah terus bagi salam saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahu Akbar, indah sekali. Sebab sahabat-sahabat boleh lihat Rasulullah di hadapan mata. Rasulullah memang berada di hadapan para sahabat. Sebab itu
sahabat boleh memberi salam dan sahabat tidak keliru. Kan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana memberi salam padamu. Sebab senang saja, Assalamualaikum ya Rasulullah, kan. Namun bagaimana pula untuk kami berselawat kepadamu? Lalu Nabi mengajarkan selawat yang paling sempurna. Sebab tadi ada soalan, kan, ya, ayat 157 yang Ustazah baca saat ni, surah Al-Baqarah. Terima kasih Mama Zalina. Ayat 157 tentang beri salam. Lalu Nabi pun mengajarkan salawat yang paling sempurna, namanya salawat, diberi nama salawat Ibrahimiyah, iaitu yang kita baca di dalam At-Tahiyyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bukan. Kita baca dalam Tahiyyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu dia. Tetapi panjang kalau kita nak habiskan 1,000. Subhanallah. Untuk permulaan, siapa yang nak beramal selawat 1,000, Masya Allah, bila kita boleh selawat, Ustazah, ada hadis ke tentang 1,000? Tak ada hadis yang khusus menyebutkan 1,000. Tapi bila Nabi kata, perbanyakkan selawat kepadaku, lalu biasalah anak murid akan tanya tok guru, akan tanya syekh, orang alim, berapa ni, banyak ni berapa? Lalu sesetengah guru menyebutkan, bacalah 1,000. Ada yang kata, bacalah 500. Biasalah orang awam kan dia nak satu guideline, kaifiat daripada alim ulama'. Sebab mungkin dia tak tahu jumlah berapa, barulah namanya banyak ni. Jadi kalau siapa yang nak mulakan 100, silakan. Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, zikir ni bila kita tetapkan satu jumlah yang agak tinggi dan kita boleh capai, itu adalah satu permulaan untuk kita dapat kemanisan zikir. Dia kan tuan-puan sekalian, bila kita beramal sesuatu, kita sampai perlu mujahadah. Mujahadah ni maksudnya bersungguh-sungguh, kena berkorban untuk mencapainya, maka kita akan mendapat halawatul iman, kemanisan iman. Kalau nak habiskan 100, tak mujahadah sangat tuan-puan sekalian. Sekejap je, kita boleh ambil selawat yang paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah tak sebut Sayyidina, tak apa ke? Tak apa. Tapi untuk kita memuliakan, rasa segan nak sebut nama Nabi Muhammad tanpa ada gelaran, kita sebutlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan itu yang paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Jangan rasa dan jangan kata pada orang yang tak sebut Sayyidina itu kurang. Jangan. Sebab itu juga lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaz yang disebut oleh para sahabat. Jadi kalau kita baca yang paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling pendek. Tak sebut untuk ahli keluarga, untuk para sahabat pun tak apa. Tapi mungkin sampai peringkat kita dah biasa habis 1,000 untuk Allahumma salli ala Muhammad, kita boleh tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tambah lagi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab wasallam tu ada salam terus. Sahabat-sahabat nikmati Allah sekalian, bila kita cuba habiskan 200, lepas tu kita tengok kan, baru 7 ni lepas tu kita tambah lagi. Kita boleh saja buat sambil jalan kaki petang ataupun pagi lepas ni kan, pergi jalan pusing taman ke ataupun macam mana ke kan, sambil masak. Ya, ada orang kata dia buat sambil pasang YouTube. Saya pun pernah buat macam tu. Lagi-lagi kalau nak masak. Sebab masak ni, kalau kita baca, mula-mula kita baca Allahumma salli ala Muhammad, kupas bawang, Allahumma salli. Lama-lama jadi terdiam juga. Mulut tu jadi terdiam. Sebab apa terdiam? Seketika kita dah leka kan. Masak, diamlah pula mulut ni. Jadi bila pasang YouTube kan, pasanglah apa pun kan, yang kita download ke apa ke, apps ke, yang cari yang 1,000 kali, subhanallah. Kan, kalau nak cari 1,000 kali kan takut tak sempat, cari yang 100 kali dulu. Habis 100, kita dah boleh anggap, okey dah habis 100, 200. Jadi bila kita pasang tu, sambil kita buat kerja tu, kita dengar tu, jadi kita pun Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ulang yang tu pun dah 4 kali tu.
Kan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallam ada tu. Salam sejahtera sekali ada. Sebab Allah minta kita bagi selawat dan juga salam. Okey. Alhamdulillah. Bila habis 1,000 tu puasa okey, siapa yang nak target 100 dulu buat 100 dulu ini. Siapa nak target 500 500. Tapi ada orang dah selesa 100 tak naik-naik. Ada selesa 500 tak naik-naik. Kita kena naik. Subhanallah, ada orang selawat. Kalau Benji tu dia selawat 5,000 kali sehari. Subhanallah. Mungkin ada orang kata, yelah hidup dalam penjara. Kan arwah Benji tu 5,000 kali sehari dia selawat. Bukan hari Jumaat saja. Mungkin kita kata, alah duduk dalam penjara tak ada kerja. Tu apa sekarang ramai orang dalam penjara tak boleh pun nak zikir. Tak boleh pun nak selawat. Itu rezeki dia. Allah kurniakan dia. Dan ada orang di luar penjara. Sibuk kerja macam-macam. Pergi sana pergi sini. Tapi boleh habis 5,000 kali sehari. Saya ada jumpa makcik tua. Makcik ni dia kerja sebagai tukang jahit. Dia habiskan 10,000 sehari. Selawat. Saya kata, ya Allah hebatnya makcik boleh habis. Boleh Ustazah. Kalau dah biasa ringan saja. Sambil-sambil tu kan dah boleh habis Ustazah. Allah mudahkan. Allah pilih. Allah pilih. Siapa yang betul-betul mujahadah bersungguh-sungguh yang nak, Allah pilih. Allah permudahkan urusan hariannya. Allah ringankan lidahnya. Allah jadikan waktunya barakah. Tuan-puan sekalian, tentang masa, tentang waktu ini, cuba bayangkan. Kalau kita tidur 6 jam, kita rasa sekejap tak ada apa-apa. Tutup mata, buka mata. Macam sekelip mata. Sebenarnya dah 6 jam kita tidur. Subhanallah. Tapi ada orang, dia bangun awal 1 jam. Dia bangun awal 2 jam. Lalu dia boleh terus habiskan 1,000, 2,000 selawat. Subhanallah. Sebab itu, waktu ni, masa ni memang bergantung kepada keberkatan. Semuanya sama 24 jam. Ada orang boleh tunaikan pelbagai solat sunat. Boleh baca Quran 1 juzuk sehari. Boleh selawat sekian, boleh zikir. Ada orang tak mampu buat semua. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu kita kena berusaha mujahadah. Syaitan mula-mula kita baca 50. Dia lawan lagi kita. Kita baca lagi sampai 100. Kita baca lagi. Sampai masa syaitan pun lembek. Tak larat dah berlawan dengan kita. Yang terus berlawan dengan dia. Dia bisik. Dia buat kita macam-macam cara supaya kita tak banyak zikir. Supaya tak banyak salawat. Tuan-puan sekalian, saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya Nabi sampaikan kepada sahabat, maukah kamu aku beritahukan satu amalan? Nabi kata, maukah kamu aku beritahukan satu amalan yang lebih baik daripada kamu berperang? Maksudnya kamu saling berperang di jalan Allah, kemudian kamu membunuh musuh dan musuh membunuh kamu, maksud mati syahid. Dan ia lebih baik daripada kamu berinfak, bersedekah dengan emas, dengan dinar, dengan perak. Masya Allah. Kemudian sahabat bertanya, apakah amalan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iaitu zikrullah, mengingati Allah. Selawat juga adalah cara kita mengingati Allah. Kita sebut Allahumma salli, Allah dulu depan. Allah, ingat Allah tu. Sebut Allah dulu depan, ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad ke atas ahli keluarga dan semuanya. Subhanallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.